Tajuk kita pada hari ini iaitu Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ini merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961 yang bertujuan untuk memantapkan lagi serta mengemaskinikan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Sejarah amnya, baik sahaja Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, para pemimpin yang ada pada masa itu bersama-sama bersetuju untuk menentukan hala tuju negara kita. Okey, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang diberi tumpuan lebih dalam menentukan hala tuju masa depan negara. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak 1956 yang mana Laporan Razak ini mengutamakan perpaduan dan menjadi teras dasar pendidikan kebangsaan. Perakuan Laporan Razak ini dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Okey, laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pendidikan Akta Pelajaran 1961. Peraturan pendidikan ini terbahagi kepada 4 kategori peraturan, iaitu yang pertama, berkaitan institusi pendidikan. Yang kedua pula, berkaitan kurikulum. Yang ketiga, berkaitan bahan pendidikan. Dan yang keempat, berkaitan masyarakat. Untuk kategori berkaitan institusi pendidikan terbahagi kepada 5, iaitu institusi pendidikan swasta, pendidikan Islam, pendidikan guru, bahasa kebangsaan dan pendidikan khas. Kedua pula, berkaitan kurikulum terbahagi kepada 9, iaitu kurikulum kebangsaan, kurikulum prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan selepas menengah, pendidikan tinggi, pendidikan teknik dan politeknik, pendidikan jemaah nazir sekolah, penilaian dan peperiksaan. Okey, untuk kategori yang ketiga, berkaitan bahan pendidikan, iaitu majalah sekolah dan bahan multimedia. Okey, untuk yang terakhir, untuk kategori yang terakhir, berkaitan masyarakat, iaitu Peraturan Ibu Bapa dan Guru 1998, Peraturan Sekolah Berkaitan Disiplin, dan yang terakhir, kawasan sekolah, iaitu Surat Pekeliling Ikhtisas di sekolah. Terusnya, kita akan lihat pula perbandingan di antara Akta Pendidikan 1996 dan juga Akta Pelajaran 1961. Pertama sekali, persamaan di antara keduanya ialah yang pertama, berpaksikan Penyata Razak 1956. Kedua, kurikulum kebangsaan dikuatkuasakan. Yang ketiga, pembangunan sekolah vokasional. Yang keempat, memupuk perpaduan rakyat. Yang kelima, pendidikan rendah sebagai asas 3M. Dan yang terakhir, bahasa Melayu, bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. Seterusnya, kita lihat pula kepada perbezaan di antara keduanya. Sekolah bantuan kerajaan termasuk sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan, manakala bagi Akta Pendidikan pula termasuk juga sekolah rendah jenis kebangsaan, iaitu Tamil dan Cina. Menurut Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan untuk kurikulum kebangsaan dan tidak diwajibkan garis panduan untuk pendidikan prasekolah. Akta Pendidikan 1996 pula mewajibkan kurikulum kebangsaan dan mengikut garis panduan untuk prasekolah. Bagi pendidikan swasta, Akta Pelajaran 1961 hanya terbatas kepada peringkat sekolah dan institusi kemahiran, manakala Akta Pendidikan pula, pendidikan swasta dilaksanakan pada semua peringkat dengan syarat mematuhi undang-undang. Menurut Akta Pendidikan,
Politeknik boleh mengadakan kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian. Seksyen 30 menyatakan politeknik perlu adakan kursus pengajian atau program latihan. Seterusnya, Akta Pelajaran menyatakan peruntukan mengenai pendidikan guru yang terlalu umum, manakala Akta Pendidikan 1996 pula menyatakan bahawa pendidikan perguruan dibolehkan untuk mengadakan kursus di peringkat ijazah, diploma dan sijil. Maktab perguruan juga dibolehkan untuk mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan yang lain. 1996 terbahagi kepada 3. Yang pertama, sebagai garis panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pendidikan. Akta ini telah diperkenalkan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penyata pendidikan sebelum ini. Akta ini juga telah menggariskan beberapa perkara, antaranya pertama, mengutamakan ilmu pengetahuan kerana ilmu itu penentu arah. Tujuan Akta Pendidikan 1996 yang pertama ialah memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi yang akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Yang kedua, memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan sebagai pendidikan. Fungsi Akta Pendidikan 1996 ialah pertama, dapat memelihara hak dan kepentingan awam. Yang kedua, mengagihkan sumber dengan saksama. Yang ketiga, memelihara hak dan pembangunan individu. Yang keempat, mendisiplinkan individu dan organisasi. Yang kelima, memastikan pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Yang terakhir, meningkatkan kualiti operasi dan pembangunan organisasi awam.